Selamat pagi pelajar-pelajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita tengok nota geografi bab 8. Notanya akan cikgu beri selepas ni, dan kuis cikgu akan buat pada secara individu. Cikgu akan send dalam WhatsApp, awak buat secara individu. Sekali-sekali esok cikgu akan buat secara dalam kelas. Bila dah kita belajar banyak dan cikgu mula balik kuis yang sebelum-sebelum tu, cikgu buat dalam kelas. Okey, kita pergi pada nota hari ni. Okey, awak tonton je, awak tengok apa yang awak tak faham, awak boleh tanya dan cikgu terangkan terus. Okey, dalam tajuk ini, tajuk penduduk Malaysia. Jadi cikgu kelaskan penduduk tu pada dua tajuk utama. 8.1 taburan penduduk. Kedua, 8.2 faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk, taburan penduduk. Okey, dalam taburan penduduk ni, okey, cikgu kelaskan ke dia kepada 3. Okey, di sini taburan penduduk, penduduk padat, penduduk sederhana, penduduk jarang. Pada penduduk padat, apa dia penerangan dia? Kita tengok sekejap. Ini faktor penduduk, kemudian taburan penduduk. Dan sekarang kita tengok pada faktor penduduk. Okey. Okey, faktor penduduk ada 4. Okey, faktor penduduk ada 4. Oh, tak nampak ya. Siapa tak nampak? Okey. Faktor penduduk ada 4. Apa kita di sini. Okey. Okey, faktor penduduk ada 4. Awak tengok cikgu belakang balik. Okey. Faktor penduduk. Satu ialah faktor fizikal, kedua faktor ekonomi, yang ketiga faktor sosial, dan keempat dasar kerjaan yang menentukan taburan penduduk tu. Okey, sekarang kita tengok pada pandang faktor yang fizikal tu, pandangan fizikal. Okey, penduduk padat, penduduk sederhana dan penduduk jarang. Ini dalam taburan penduduk. Okey, sekarang awak tengok nota cikgu, faham lah masa ni dia nampak laju sikit. Okey, taburan penduduk. Penduduk padat. Di mana tempat penduduk padat? Okey, di kawasan rata dan subur sesuai untuk pelbagai kepertanian. Okey, video ni cikgu buat tahun lalu. Video bab 6 tu cikgu buat tahun ini. Sebabnya cikgu ni baru 2 kali mengajar geografi. Jadi video ni cikgu buat masa cikgu mula mengajar geografi, tengah tahun, masa tu mula dengan bab 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, kawasan penduduk yang ramai. Ini logiknya pun awak faham. Kawasan dia rata, mesti sesuai untuk pelbagai kegiatan. Okey, antaranya contohnya di ibu-ibu negeri di Malaysia ni. Semua di ibu-ibu negeri ni penduduk dia ramai. Kenapa? Kerana di situ ada aktiviti pentadbiran dan juga perniagaan yang giat dijalankan. Bila ada banyak peluang pekerjaan, maka orang pun ramai duduk di situ. Okey.
faham dia lambat jalan. Okey, lambat betul. Di kawasan penduduk sederhana. Okey, di mana kawasan penduduk sederhana? Kawasan persisiran pantai, kawasan pertanian. Jadi awak tahu kawasan pertanian, kawasannya luas tani. Tapi itu untuk satu keluarga, dua keluarga. Jadi penduduk di situ sederhana padat. Sama persisiran pantai ke nelayan. Jadi dia beri antara contoh yang ada dalam buku teks tu ialah Tumpat, Dungun dan Felda. Felda ni walaupun tanah dia luas, dia beri satu orang contohnya 8 ekar untuk kerjakan tanah Felda. Maka di situ 1 ekar 8 ekar satu keluarga, 8 ekar satu keluarga. Sementara kalau di kawasan bandar 1 ekar tu pun dah beratus atau ribu orang. Kerana di situ dibina rumah pangsa, kediaman yang padat-padat dan aktiviti perniagaan pun banyak di situ. Okey, seterusnya kawasan yang penduduk yang jarang pula. Okey, kawasan penduduk jarang, dia tertumpu pada hutan tebal, kawasan pedalaman dan tanah tinggi. Contoh tanah tinggi ialah Cameron Highland, Kundasang di Sabah. Ini kawasan pertanian. Cikgu terangkan kawasan pertanian. Sebenarnya ada lagi ke Gunung Jerai, ada lagi tempat-tempat yang bersifat peranginan, pun jarang juga kepadatan penduduk dia. Okey, jadi kawasan-kawasan ini orang memang tak ramai dan aktiviti dia sikit. Orang yang dah duduk situ teruskan aktiviti. Okey, tapi dia beri di sini antaranya Tasik Banding. Okey, di Tasik Banding tu biasanya ialah orang, apa nama dia? Orang asal Malaysia ni banyak di situ. Ada sekolah di situ dan penduduk tak ramai. Kuala Tahan, ni di Pahang juga, dan Kapit di Sarawak. Okey, tu ada contoh-contoh kawasan penduduk jarang. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk. Okey, yang pertama ialah dia keluar dua bujuk cakap. Okey, faktor utama faktor fizikal. Okey, yang kedua faktor ekonomi, faktor sosial dan dasar kerajaan. Okey, itu faktor dia. Kita mula tengok dengan faktor fizikal. Okey. Okey, ini dia faktor fizikal yang nota yang pertama tadi. Faktor fizikal ni satu ialah tanah pamah. Tanah tu subur, tanah tu rata, berbagai aktiviti boleh dijalankan. Jadi di situ akan jadi taburan penduduk yang ramai. Contohnya tadi ialah bila di ibu negeri di Malaysia, di situ ada aktifnya aktiviti ekonomi dan pentadbiran, maka peluang pekerjaan pun banyak di situ, orang ramai duduk di situ. Jadi terutama ditunjuk contoh utama ialah kawasan bandar-bandar utama ataupun ibu-ibu negeri di Malaysia. Yang kedua, tanah tinggi. Tanah tinggi ni kurang sikit padat dia. Okey, faktor je. Bila dia tunjuk bila tanah tinggi, orang tak ramai, kena aktiviti, kurang dapat berjalan. Yang ketiga, pinggir laut. Okey, jadi kita pergi pada yang tanah tinggi. Ini dia tanah tinggi, kawasan kurang penduduk. Okey, awak boleh tengok tu. Di situ tanah tinggi, kurang penduduk, tak nak ratakan tanah dia, kosnya tinggi. Okey, antara kawasan dia ialah Tembeling, Banjaran Kapuas Hulu dan Banjaran Tahan. Okey, ini kawasan-kawasan tanah tinggi. Okey, pinggir laut, kawasan dia, penduduk dia padat dan sederhana padat. Sekarang ni dah akan mula padat lah di mana-mana pun. Kerana ekonomi utama dia perikanan. Dan sekarang ni ekonomi bukan saja perikanan, dah dibuat juga pelancongan. Okey.
Ditunjukkan contoh-contoh kawasan di situ. Sekitar Tasik Chini, Tasik Bera. Tasik Chini, Tasik Bera ni pun ada kaitan dengan sejarah-sejarah silam. Ada kaitan sejarah dongeng. Contohnya di Tasik Chini tu ada naga. Awak boleh tengok cerita-cerita lama, kisah naga di Tasik Chini. Yang seterusnya, faktor yang kedua, faktor ekonomi. Pertanian, macam mana ekonomi pertanian dan perlombongan dan perikanan. Seterusnya perindustrian. Ini faktor-faktor ekonomi dia. Pertanian ni tadi, faktor ekonomi dia di persisiran pantai. Jadi anak tani dah kekal lah, keluarga petani terus kekal duduk di situ. Dan perlombongan, walaupun kawasan tu besar, bukanlah ramai sangat orang yang duduk di situ. Kawasan lombong tu besar. Perikanan ni boleh jadi di pinggir laut dan boleh juga dia menjadi ikan ternak air tawar. Dan seterusnya perindustrian. Ini kawasan yang paling padat penduduk. Contoh-contoh perindustrian ialah di Shah Alam, di Taiping, Perak ni di kawasan Ipoh ni di kawasan antara Sungai Siput sampai ke Cemur tu. Cikgu lupa dah nak sebutkan nama kawasan tu. Itu kawasan perindustrian. Ini kegiatan pertanian. Disebutkan di mana tempat pertanian tu. Perlombongan. Awak boleh tengok nanti nota ni balik. Perikanan dan perindustrian. Perindustrian. Yang ni awak kena, dalam buku disebut kawasan bayan lepas. Ini kawasan besar. Shah Alam, Batu Berendam dan Nilai. Sekalipun Ipoh dan Taiping tu kawasan perindustrian, tapi nama yang akan di-highlightkan, yang dia akan tampilkan ke permukaan ialah kawasan-kawasan yang besar bagi satu-satu negeri. Faktor yang seterusnya ialah faktor dasar kerajaan. Dasar pembukaan bandar baru. Di sini awak tengok dasar kerajaan. Bila buka bandar baru, contohnya dulu Putrajaya. Cikgu pernah pergi ke kawasan Putrajaya tu 20 tahun dulu. Lebih 20 tahun dulu, masa tu cikgu belajar. Kawasan tu hutan sungguh-sungguh, sehingga cikgu tak boleh teka mana tempat cikgu lalu dulu. Contohnya kawasan TMB, Tenaga Nasional, pusat latihan tu. Memang cikgu pergi dulu kerana abang cikgu jurutera dia latihan dalam tu. Jadi cikgu saja cuti-cuti pergi lawat dia sekejap. Dia kebetulan dia dalam hutan. Jalan tu jalan betul-betul hutan. Dan sampai cikgu masuk, hanya di situ kawasan yang ada kawasannya bangunan besar. Cikgu masuk jalan. Bila sekarang ni terkejut bila tahu Unit 10 tu itulah kawasan yang pernah cikgu masuk dulu. Sekarang ni padat sepenuh-penuhnya bangunan. Dulu kosong hutan. Jadi dasar kerajaan, pembukaan bandar baru menjadikan kawasan tu daripada sikit orang jadi ramai orang. Yang keduanya, pembukaan hutan simpanan taman negara. Bila digazetkan kawasan tu taman negara, hutan simpanan, kawasan di sekitar dia, bukan kawasan taman negara tu, mungkin akan ada datang penduduk kerana mendapat menjalankan aktiviti. Rancangan tanah kerajaan ni ialah contohnya Felda dan Felkra. Penduduk dia taklah padat sangat di situ, kerana dia peruntukkan seorang untuk jaga beberapa ekor satu keluarga, untuk jaga sebidang tanah tertentu. Jadi kawasan ini kurang padat. Itu dasar kerajaan. Infrastruktur. Laju sangat ni. Infrastruktur. Kawasan ini geografi nota dulu-dulu. Kawasan yang mempunyai kemudahan air, elektrik dan telekomunikasi merupakan tumbuhan penduduk. Negara kita ni masalah ni dah tak ada dah.
Hampir semua kawasan dah ada benda ni. Ada sikit-sikit sangat je yang tak ada bekalan air dan telekomunikasi. Kita boleh tengok telekomunikasi ni ialah masa PDP, masa PKP yang pertama dulu. Di Sabah dan Sarawak, pelajar bila nak belajar dia kena panjat pokok naik handphone nak dapatkan PDPR. Macam awak ni duduk dalam rumah, cikgu mengajar sini, awak duduk dalam rumah sambil baring atas katil, sambil apa, awak boleh tengok cikgu mengajar. Tapi pelajar di sana tak sampai signal telekomunikasi ini, dan dia terpaksa cari kawasan-kawasan yang ada signal, hingga terpaksa memanjat pokok, hingga meredah daripada kampung dia masuk ke dalam kawasan hutan yang lebih tinggi untuk dapat signal telekomunikasi. Okey. Jadi kawasan yang kita pun faham, di Sabah Sarawak tu kawasan yang tak ramai penduduk. Bila tak ramai penduduk, syarikat-syarikat pun kurang hendak melabur kawasan telekomunikasi di situ kerana kurang pelanggan. Jadi tempat yang ramai penduduk lah kawasan telekomunikasi ini dia lebih banyak kemudahan. Okay, next. Pendidikan. Okay, kawasan pendidikan. Macam biasalah juga. Kawasan ni bila dia bina kawasan pendidikan ni, asalnya tanah tu kosong. Kemudian dia bina pusat pengajian, sama ada universiti, kolej ataupun sekolah baru. Bila dia bina je sekolah, akan datang bina taman di situ. Umumnya macam tu. Kawasan tu asal kosong, bila dia ada bina je kawasan pendidikan, akan ada pemaju-pemaju membuka kawasan perumahan di situ. Dan secara automatik penempatan pun mula di situ dan ramai orang duduk atas faktor pendidikan tadi. Okey. Dan akhir sekali, faktor sosial. Okey, faktor infrastruktur pendidikan, itu samalah. Okey, pembukaan bandar baru, ni dia ceritanya. Pewartaan hutan. Okey, contohnya bila hutan diwartakan, kawasan tersebut akan jadi jarang penduduk. Kalau dia warta tu kawasan tu dari kawasan hutan, dalam kawasan tu orang tak boleh duduk sangat. Orang akan duduk di kawasan luar, di sekitar tu. Contoh-contoh yang diwartakan ialah Taman Negara, di Pahang ada, di Pulau Pinang ada, dan hutan Royal Bloom. Okey, Taman hutan Diraja Bloom. Itu di Banding, Perak. Okey, sekian, terima kasih. Itulah nota cikgu ini. Nanti cikgu akan kirimkan nota dalam bentuk PDF ataupun Word. Jadi ada apa-apa yang awak nak tanya cikgu? Sebenarnya sepatutnya kelas ni kita buat perbincangan, tapi sebab biasanya cikgu akan mengajar seorang-seorang je, cikgu akan bercakap seorang-seorang macam jadi pemberita TV3. Jadi cikgu cakap daripada Kundasang, Sabah. Ini ialah berita dari Sabah. Okey, pelajar-pelajar yang ada 10 orang ini, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Ada soalan? Soalan kuis tadi, ada 10 orang. Okey, kuis tadi, kuis Kahoot tu cikgu buat dalam komputer cikgu lagi satu. Nampak ke komputer cikgu tu? Tu komputer cikgu. Nampak ke? Atas tu. Tak berapa nampak. Jadi cikgu buat dalam komputer rumah. Jadi tak dapat cikgu nak buat, nak keluarkan dulu, nak masukkan kepada awak. Jadi tak dapat. Jadi cikgu kirimkan soalan Kahoot tu secara individu pada awak nanti. Awak buatlah. Jadi kelas hari ni memang tak ramai orang kerana ada yang sangka kelas hanya pada nota yang cikgu beri kemudian tu. Dua-dua boleh. Jadi latihan tu dia beri awak masuk, awak buatlah kuis dalam latihan tu. Okey. Masa sekarang ialah 10.30. Okey. Habislah satu masa kan?
Okey. Ada apa-apa soalan ni awak nak tanya? Sekarang dah 10:24. Paling kurang kalau awak bercakap, maknanya nampak macam kelas ada. Ni seorang pun tak bercakap. Cikgu tak dapat nak masukkan gambar awak. Macam dulu pernah cikgu buat, boleh masuk. Hari ni cikgu tak tahu teknikal dia tak mana. Tapi cuba awak on kamera, mau tak masuk? Cikgu try sekejap. Ini cikgu tak boleh. Tak apa, kita cuba dulu. Ada bercakap sikit pelajar-pelajar. Bagi suara orang masuk dalam ni. Awak tak bercakap nanti awak tak sempat kenal cikgu. Kalau cikgu ada kerja, cikgu lambat masuk kelas, jadi awak tak sempat kenal cikgu. Okey kelas. Okey. Kalau tak ada apa-apa nak cakap, cikgu nak habiskan kelas di sini. Kalau ada, jadi cikgu dapat masukkan suara awak dalam kelas pembelajaran ni. Okey, ada nak cakap? Tak ada, 11 orang ni, 10 orang ni diam-diam je. Okey, apa Ustazah Ain, Utajah Ain. Okey, tak ada apa nak cakap. Hadani Syifa, ada nak cakap apa-apa? Alis Amilin, tak ada nak cakap apa-apa. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi pada sesi bersemuka nanti, insya-Allah. Dan selamat belajar, rajin-rajin buat latihan. Nota cikgu awak print, awak tampalkan atau salin. Jadi nanti kalau kata buku sekolah, cikgu cek buku awak, cikgu akan tengok dan cikgu sahkan cikgu buku tu dilihat. Okey, sehingga itu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.